Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Zulaika binti Johar, nombor metrik 17 DIB 19F 2015. Okey, untuk yang pertama sekali adalah konsep integriti. Konsep integriti ini terbagi kepada dua, iaitu konsep umum dan konsep dalam Islam. Untuk konsep umum, perkataan integriti bermaksud wellness atau completeness, iaitu kesempurnaan, manakala ada pula yang menganggap integriti sebagai soundness of moral principle yang merujuk kepada keikhlasan dan kejujuran. Nielsen tahun 2004. Pelbagai definisi integriti mula diketengahkan, antaranya sebagai kualiti kejujuran dan ketinggian prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh seseorang individu. Selain itu, integriti turut ditakrifkan sebagai tahap konsistensi antara nilai moral yang dipegang seseorang individu dengan cerminan tingkah laku, perkataan atau perbuatan yang ditunjukkannya. Sebagai contohnya, dalam aspek takbir urus dan pentadbiran organisasi, misalnya keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah, tidak kira sama ada dalam organisasi awam maupun swasta. Pemegang jawatan ataupun pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi tanpa memikirkan implikasi perbuatan mereka terhadap imej organisasi dan negara. Kritisan maklumat organisasi dan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan indeks persepsi antarabangsa terhadap kemampuan negara membendung amalan korupsi merupakan contoh implikasi negatif yang didorong oleh perbuatan warga kerja yang tidak berintegriti. Seterusnya, dalam konsep Islam. Dalam bahasa yang mudah, integriti membawa maksud kejujuran, ketulusan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Prinsip ini akan membawa kepada setiap pekerja untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan betul dan sempurna pada setiap masa, walau di mana mereka berada. Penghayatan integriti juga adalah sejajar dengan tuntutan Islam yang mengajar umatnya supaya menghayati akhlak yang mulia sebagaimana diperjuangkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Innama bu'isu la'utammama maqarimal ahlak. Mafhumnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Riwayat Al-Bukhari. Sebagai contoh yang saya boleh bagi dekat sini, sebagai seorang pekerja, jika kita benar-benar menghayati prinsip integriti, kita akan sentiasa beramanah, jujur, tulus dengan penuh rasa tanggungjawab, di samping menyerahkan sifat-sifat memudah yang lain, seperti rajin, tekun, berdisiplin dan sentiasa mengutamakan kualiti dan kesempurnaan dalam setiap tugasan. Sebaliknya, jika kita adalah seorang pekerja yang tidak berintegriti, bahkan tidak beramanah dan memungkiri janji seperti tidak jujur, tidak amanah dan tidak tulus dalam pekerjaan, mungkin perkara ini boleh membawa impak kita kepada kita akan melibatkan diri kita kepada dalam sebarang bentuk penyelewengan, penipuan, manipulasi, rasuah, salah guna kuasa dan seumpamanya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, untuk pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh Nurul Nadia binti Muhammad Rostam untuk isu integriti dalam muamalat. Terima kasih kepada Nur Amirah Zulaika di atas penerangan tersebut. Seterusnya, saya Nur Nadia binti Muhammad Rostam, metrik 17 DIB 19F 2019. Saya akan menerangkan mengenai isu integriti dalam muamalat. Isu yang pertama ialah penyelewengan. Penyelewengan ni dalam muamalat, ia mempunyai unsur penipuan yang dipanggil sebagai tahlil ataupun tahrir. Kesilapan pula dia dipanggil sebagai ghalat. Dan penyelewengan harga, ia dipanggil sebagai ghabat. Isu yang kedua ialah salah guna kuasa ataupun kedudukan. Maksudnya di sini, menggunakan kedudukan ataupun jawatan rasmi untuk kepentingan diri, membuat keputusan atau apa-apa tindakan untuk diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
Seterusnya ialah rasuah. Maksud rasuah di sini ialah penerimaan ataupun pemberian sebagai upah di atas dorongan untuk diri sendiri kerana melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Kesalahan rasuah ni dia terdapat dalam Akta Pencegahan Rasuah 1997. Isu yang seterusnya ialah salah laku. Contoh salah laku dalam sistem muamalat adalah perkara yang diharapkan dalam perniagaan, iaitu riba, memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil. Contoh mengambil hak secara batil ni dia seumpama dengan mencuri. Selain itu, menipu dan bersumpah dalam melariskan barang di mana penjual memasukkan tanda tangan dan menjual barang tiruan dengan harga yang mahal. Contohnya, para penjual telah bersepakat untuk menaikkan harga barang daripada harga yang asal kepada para pelanggan. Okey, akhir sekali, mengurangkan kadar sukatan dalam timbangan dan membeli barang yang dicuri, diragut dan dirampas tanpa hak. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya akan disambung oleh Ami Sofia Akilah. Pelanggaran sistem dan prosedur. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya hal di atas. Sebagai contoh, kurang ketulusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam, misalnya dalam urusan tender. Yang kedua adalah penguatkuasaan secara terpilih dan tidak berkesan. Yang ketiga, kelemahan sesuatu sistem prosedur serta garis panduan dalam pelaksanaan tugas. Dan seterusnya adalah kurangnya pemantauan dan penilaian mengenai berkesanan sesuatu program itu. Yang seterusnya adalah keupayaan sumber yang terhad. Dan yang terakhir adalah kerangka undang-undang yang lapuk, kurang jelas, bercanggah dengan sesetengah undang-undang, dan kelemahan ini boleh menyebabkan ketidakcekapan, kecelaruan dan perselisihan pendapat di kalangan pekerja. Seterusnya, pecah amanah. Sebagai contoh, menyalahgunakan harta yang telah diamanahkan, hak penjagaan kepada individu terbabit. Individu terbabit pula dikatakan telah menyalahgunakan harta tersebut untuk kegunaan masing-masing atau kegunaan sendiri. Seterusnya adalah meliputi penggunaan kepakaran ataupun maklumat yang dimiliki untuk membeli saham ataupun aset untuk diri sendiri dan menjual harta tersebut ataupun saham itu kepada syarikat di mana ia bertugas untuk mengaup keuntungan peribadi. Ustaz, saya Toshalini Devaratnam, nombor matrik 17 DIB 19F2047. Penyelewengan. Mengadakan peruntukan undang-undang yang mencukupi untuk membendung dan menghalang ajaran-ajaran yang sesat ini sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Contoh, dalam membendung isi penyelewengan dalam muamalat adalah dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, melahirkan para pendakwa dan guru-guru agama yang benar-benar peka di dalam persoalan penyelewengan daripada ajaran Islam serta melatih mereka dengan cara-cara mengatasi masalah-masalah ini. Seterusnya, memperkenalkan Islam yang syumul, merangkumi segala aspek kehidupan manusia di samping mempraktikannya. Selain itu, memberikan ajaran Islam yang mencukupi dan tahan lasak di dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin menggugat akidah mereka. Mempergunakan media massa seluas-luasnya dalam usaha pengajaran Islam yang benar-benar bersih dan tulen kepada masyarakat. Sentiasa berusaha mengenal pasti penyelewengan akidah yang berlaku di dalam masyarakat, kemudian bertindak dengan secepat mungkin sebelum ia berakar umbi, dan yang terakhir sekali, sentiasa meminta pertolongan dan menaruh pengharapan kepada Allah sebagai penolong dan pembelah dalam usaha membasmi penyelewengan akidah dan ajaran-ajaran sesat. Salah guna kuasa. Kerajaan perlu komited dan terus membanteras gejala salah guna kuasa, bermula daripada pemimpin negara khususnya yang berlaku di kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan.
Selain itu, budaya kronisme dan nepotisme mesti dirobohkan kerana ia telah menjadi benteng bagi melindungi para pelaku salah guna kuasa dalam struktur pentadbiran kerajaan. Rasuah, penubuhan badan-badan khusus bagi meningkatkan integriti dan membanteras dan menguatkuasakan perundangan memerangi amalan rasuah dalam sistem penyampaian kerajaan. Contoh lainnya, dalam isu membendung amalan rasuah dalam muamalat adalah dengan mengubal serta memperkuatkuasakan undang-undang dan hukuman. Hal ini bagi memastikan pengamalan rasuah akan berfikir dua kali sebelum melakukan rasuah. Hukuman yang berat perlu dijatuhi kepada pesalah rasuah agar mereka seri untuk melakukan gejala rasuah di kemudian hari. Melalui langkah ini, masyarakat akan sedar betapa bahayanya aktiviti rasuah ini. Seterusnya, pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah sejak di bangku sekolah lagi merupakan langkah yang bijak bagi menangani gejala rasuah. Generasi yang didik agar membenci gejala rasuah ini akan lebih bersikap tulus, jujur dan amanah semasa menjalankan tugas mereka. Pendedahan awal tentang gejala rasuah ini boleh diterapkan dalam sukatan pelajaran di sekolah dalam mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syarah Sazalina binti Jamalus, nombor matrik 17 DIB 19F2045. Hari ini saya akan bentangkan 3 jenis solusi integriti dalam isu muamalat. Pertama, salah laku. Melaksanakan pendekatan punitif yang setimpal terhadap mereka yang terlibat dalam salah laku. Maksud punitif di sini mengenakan hukuman yang setimpal terhadap mereka. Contohnya mengenakan hukuman tata tertib seperti menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat. Nombor 2, pengelaran sistem dan produser. Pekerja digalakkan untuk berbincang dengan penyelia sekiranya mereka berasa ragu-ragu mengenai tindakan terbaik yang perlu diambil dalam sesuatu situasi. Sebarang soalan berkaitan kod dan penggunaan boleh dianjurkan kepada penyelia anda ataupun bahagian perundangan atau pemantauan. Contohnya, sekiranya berlaku sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan, syarat atau kod, digalakkan untuk melaporkan secara terus kepada penyelia dan wakil bahagian perundangan dan pematuhan yang berkenaan atau di mana perlu secara terus kepada pihak pengurusan atasan. Laporan oleh pegawai dan pekerja boleh dibuat secara rahsia tanpa memberikan nama pelapor sekiranya pelanggaran dilakukan oleh pengarah, kaki tangan kanan pegawai. Laporan sedemikian hendaklah dianjurkan kepada wakil bahagian perundangan atau pemantauan yang sewajarnya. Yang terakhir iaitu nombor 3, pecah amanah. Kepercayaan yang utuh bahawa Islam didasari oleh 3 prinsip asas iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Menjadi benteng daripada perlakuan sebarang tindakan yang menyalahi ketetapan Islam. Penyamaian prinsip-prinsip ini di dalam diri seseorang pengarah syarikat mungkin boleh berlakunya kes pecah amanah di kalangan pengarah syarikat yang beragama Islam di negara ini. Sekian, terima kasih.